Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Berita tergempar hari ini daripada kenyataan seorang menteri ini, di mana menteri ini memang kita tahu influence-nya kuat dan salah satu menteri yang paling famous di Malaysia. Menerusi satu kenyataannya di Facebook ini pasti mengejutkan pembangkang. Dan kita sudah tahu pengurusi ataupun presiden pembangkang ataupun Pakatan Harapan ini salah satunya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau adalah pembangkang. Jadi hari ini kenyataan daripada menteri ini sangat-sangat mengejutkan. Menerusi Facebook beliau, menteri ini adalah Menteri Keuangan kita sendiri, yaitu Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menerusi kenyataan Tengku Zafrul di Facebook rasmi Tengku Zafrul, pembangkang kata budget 2023 yang bernilai 372,3 bilion hanya untuk golongan elit dan tycoon. Kerja membangkang memang sudah menjadi lumrah bagi pihak pembangkang. Namun pada saya, membangkang haruslah dibuat dengan berintegriti, bukan main bangkang tanpa melihat fakta dan sebab. Tahun ini kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar untuk pembangunan duan. Daripada projek-projek ini, syarikat tempatan yang kecil hinggalah yang besar akan dapat manfaat. Komuniti tempatan pun dapat manfaat juga. Adakah pihak pembangkang tidak mahu lihat perniagaan dan rakyat dapat manfaat daripada pembangunan yang dirancang oleh kerajaan? Adakah menerusi kenyataan Zafrul ini, pembangkang tidak mahu melihat kemajuan dalam ekonomi Malaysia? Dengan satu dipetik daripada satu berita daripada Sinar Harian yang dimentionkan oleh Menteri Keuangan kita melalui satu video yang beliau telah post di Facebook rasmi Tengku Zafrul. Budget 2023 hanya untuk golongan elit, kontraktor dan tycoon. Dan ini adalah jawapan padu Zafrul. Beliau kata kerja membangkang sudah menjadi lumrah bagi pihak pembangkang. Well, biasalah membangkang, mereka memang membangkang. Mereka akan sentiasa mencari lubang ataupun mencari perangkap, mencari peluang sekecil manapun untuk menghentam kerajaan, sebab itulah kerja mereka sebagai pembangkang. Tetapi kata Zafrul, namun pada saya membangkang haruslah dibuat dengan berintegriti, bukan main bangkang tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa tujuan dan main hentam sahaja. Bukan main bangkang je tanpa melihat fakta dan sebab. Ini saya sokong, bukan main bangkang tanpa melihat fakta dan sebab. Dan menerusi berita yang dipetik daripada Sinar Harian ini yang bertajuk budget 2023 hanya untuk golongan elit, kontraktor dan tycoon. Mengapa pembangkang kata begitu? Sebab kerajaan sediakan peruntukan yang besar untuk projek pembangunan. Kerajaan sediakan peruntukan yang besar untuk projek pembangunan. Itu adalah kenyataan daripada Zafrul. Manakala untuk kontraktor utama akan makan semua bayaran, tanda tanya. Yang lain tak dapat apa-apa, tanda tanya, betulkah macam tu? Zafrul ataupun Menteri Keuangan akan membuat ataupun menjawab kenyataan ini, pertanyaan ini menerusi Facebook yang beliau post ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda setuju dengan apa yang pembangkang telah buat kenyataan ini berkenaan dengan budget 2023 yang dibentangkan? Kita tahu budget 2023 ini sudah dibentangkan. Dan mungkin ada yang risau pada ketika ini, pembentangan budget 2023 sia-sia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Pembentangan budget 2023 tidak sia-sia sama sekali. Pada tahun sebelum ini, pada 1999, budget dibentang, kalau saya tak silap tahun 2000 parlimen bubar, dan budget dibentang pada 1999 ataupun kalau saya tak silap parlimen yang bubar 1999 dan budget dibentang pada 2000, dan itu tidak memberi kesan sama sekali dengan budget itu yang dibentang. Dan malahan budget itu diguna semula selepas parlimen dibubar dan mendapat kerajaan baharu. Jadi untuk budget 2023 yang dibentangkan baru-baru ini, kenapa nak risau?
Sebab budget ini ataupun pembentangan ini, penyediaan budget daripada Kementerian Keuangan ini bakal digunakan semula, dan sudah pasti ini akan menjadi satu kita cakap apa yang budget 2023 ini sudah di dalam isinya semua sudah dibentangkan, itulah juga akan digunakan semula di dalam kerajaan baharu nanti. Jadi kenapa nak risau? Semua bantuan yang dibentangkan itu termasuklah bantuan keluarga Malaysia, bantuan kebajikan masyarakat, bantuan BMT, bantuan awal persekolahan, dan banyak lagi. Semua itu tidak akan hilang begitu saja. Pembentangan budget 2023 bukan saja untuk khas untuk elit, tycoon, dan kontraktor, malahan khas untuk semua rakyat Malaysia, semua keluarga Malaysia. Tak ada kontraktor utama buat semua projek seorang orang. Kena lantik arkitek, landscape, land surveyor, konsultan, kontraktor sivil, kontraktor mechanical, kontraktor electrical, dan macam-macam lagi. Dan itu adalah kenyataan daripada Tengku Zafrul untuk keluarga Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembentangan budget 2023 ini memang tidak akan pernah sia-sia. Bahkan pembentangan budget 2023 ini sudah pasti bakal memimpin negara baharu nanti kepada rakyat yang lebih makmur. Sudah pasti bantuan yang diumumkan itu sudah pasti tidak akan kalau orang Sabah cakap hangus, tidak akan hilang begitu saja, sebab bantuan ini sudah pasti akan dikreditkan. Apa gunanya pembentangan ini dilakukan jika tidak dilaksanakan? Walaupun kerajaan baru nanti tetap akan dilaksanakan. Menerusi kenyataan daripada Zafrul, siapa yang kata penyediaan budget 2023 sia-sia bila parlimen bubar? Kena tengok balik sejarah. Tahun 1999, masa budget tahun 2000 dibentang, parlimen telah dibubar sebelum budget diluluskan. Bila kerajaan baru ditubuhkan, budget yang sama juga dibentang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bukti dan ini adalah kenyataan daripada Menteri Keuangan Malaysia pada ketika ini, Tengku Zafrul, berkenaan dengan budget 2023. Jadi apa nak risau dengan pembentangan yang lalu, dan apa nak risau parlimen bubar? Yang pasti bantuan ini, yang semua yang sudah dibentang, saya percaya semua sudah bersedia untuk terima bantuan baharu ini. Jadi bila semua sudah sedia, takkanlah kerajaan baharu ini yang bakal memimpin Malaysia pada masa akan datang selepas PRU15, takkanlah mereka nak sia-siakan pembentangan ini. Seperti kenyataan daripada Tengku Zafrul, budget ini bakal dibentang ataupun digunakan semula untuk kerajaan baharu dan dilaksanakan. Sudah pasti BKM Anda akan dapat, bantuan kebajikan Anda akan dapat, bantuan yang lain pun Anda akan dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah info daripada Menteri Keuangan yang pasti mengejutkan pembangkang, dan juga saya rasa ini adalah berita baik kepada golongan B40, M40, dan bahkan semua penerima bantuan di Malaysia. Selain itu, budget 2023 yang dibentang akan menjadi asas kepada mana-mana kerajaan yang dibentuk selepas PRU 15. Ini adalah jawapan yang padu daripada Tengku Zafrul, dan inilah jawapan Menteri Keuangan untuk rakyat Malaysia yang tertanya-tanya sehingga hari ini bagaimana dengan budget 2023, bagaimana dengan pembentangan yang dilakukan di Dewan Rakyat oleh Menteri Keuangan, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana bantuan BKM, bagaimana bantuan JKM, dan bagaimana bantuan yang lain yang sudah dibentang. Ini adalah jawaban untuk Anda, tuan-tuan dan puan-puan, dan Anda sudah dapat jawaban hari ini bahwa budget 2023 bukanlah pembentangan yang sia-sia. Kita menghormati dan kita menghargai usaha Kementerian Keuangan dengan pembentangan budget 2023, dan kita berdoa agar budget 2023 ini bakal dilaksanakan dengan jaya sekali pada kerajaan seterusnya pada PRU 15, pada selepas PRU 15. Itu perkongsian hari ini untuk keluarga Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih bermanfaat, dan sudah pasti info yang hot politik di Malaysia.